Syariah yang kedua, cukuplah dua malam ni pun. Syariah yang kedua ni sebulan lepas tu. Tadi kita sebut berlaku bila? Mula-mula bulan Ramadan. Lepas tu bulan Syawal. Awal bulan Syawal masih tahun pertama Hijrah bersamaan 623 Masihi. Kali kedua ni Rasulullah hantar, iaitu sahabat yang nama dia Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris. Pernah dengar tak nama sahabat ni? Ubaidah bin Al-Haris. Kita selalu dengar Ubaidah Al-Jarrah kan? Ubaidah Al-Jarrah tu pun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ubaidah Al-Haris ni bukan orang lain. Kalau orang yang cekap tentang sirah sahabat ni, dia tengok nama tu pun dia boleh detect dah siapa Ubaidah. Ubaidah bin Al-Haris. Al-Haris tu anak sulung Abdul Muttalib. Al-Haris tu anak sulung Tok Nabi. Maksudnya Al-Haris tu pak saudara Nabi, hak sulung. Anak dia Ubaidah. Jadi lagu mana dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Ubaidah bin Al-Haris tu sepupu Nabi, walaupun nama dia kurang dikenali. Dia ni takdir umur tak berapa panjang. Perang Badar dia dah terkorban. Dia dibunuh oleh siapa? Syaibah bin Rabi'ah. Tapi Syaibah bin Rabi'ah sendiri pun lepas tu orang lain pula bunuh. Dia mudah macam ni. Semua nama-nama kafir musyrikin Mekah yang Nabi pernah doakan laknat atas mereka, semua mampu perang Badar. Antaranya Nabi doa laknat Abu Jahal, mampu perang Badar. Dua beradik tadi, Syaibah bin Rabi'ah hak bunuh Ubaidah tadi, Utbah bin Rabi'ah seorang lagi, mati perang Badar. Hak seksa Bilal, Umayyah bin Khalaf, mati perang Badar. Ramai, antara 8 nama yang disebut oleh Nabi semua mampu perang Badar. Okey, baik. Akan dikemudi oleh Ubaidah bin Al-Haris. Jadi kali ni jumlah dia lebih besar, satu kali ganda. 60 kekuatan tentera. Walaupun ada riwayat kata sampai 80, tapi saya lebih prefer untuk pilih yang 60. Kali ni pemegang panji ialah Mishtah bin Astatah. Nama pun pelik-pelik. Mishtah bin Astatah ni kalau panjangkan lagi, Mishtah bin Astatah bin Muttalib bin Abdul Manaf. Boleh detect tak? Abdul Manaf tu siapa? Moyang Nabi lah. Muttalib tu? Muttalib tu siapa? Muttalib siapa? Ingat tak sejarah Tok Nabi dapat gelaran Abdul Muttalib? Tok Nabi dapat gelaran Abdul Muttalib. Tak ingat? Biarlah tu. Tapi Muttalib ni masih lagi keluarga Rasulullah. Kan ada Hashim, ada Muttalib, ada Naufal, tu anak beranak semua tu. Maksudnya ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Baik, apa operation kali ni? Apa operation kali ni? Operasi dia dengan ketua Ubaidah bin Al-Haris, jumlah 60, pemegang liwat warna putih sama bendera tu ialah Mishtah bin Artatah. Jadi hak nak lawan ni ialah pasukan yang datang daripada kafir musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, kenal Abu Sufyan siapa? Orang yang paling kuat lawan Nabi. Akhirnya dia masuk Islam juga waktu pembekaan kota Mekah tu. Antara yang mati perang Badar tu pak mertua dia lah. Okey. Nak bagi lagi pening. Tadi hak bunuh Ubaidah tadi, kita kata Syaibah bin Rabi'ah. Adik-beradik dia Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Utbah tu hak mati juga tu, hak kata kena doa laknat Nabi tu, pak mertua dia. Sebab isteri Abu Sufyan Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Utbah tu lah. Dua orang ni adalah pemilik kebun di Taif. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah daripada tanah, bukan setakat di Mekah, daripada satu kebun di Taif. Ingat tak peristiwa Nabi berdakwah di Taif? Nabi singgah di satu kebun. Kebun dua orang tu lah.
Tapi sebab waktu tu Nabi luka, mereka kesian. Suruh pembantu mereka Adas tu kan, hak beragama Nasrani, kamu ambil lah setangkai buah anggur, bawa satu bekat air, pergi jumpa Muhammad dengan anak angkat dia tu, layan lah mereka. Tu tanah orang Tubah lah tu. Okey, baik. Pasukan musuh Abu Sufyan bin Harb, kekuatan mereka kurang 100 daripada sebelum ni. Abu Jahal dulu 300, ni kurang 100, 200. Jadi seolah-olah kekuatan dua-dua ni 60 lawan 200, masih tak seimbang kita kata. Tapi bila tempat dia di mana? Ni disebut Batnir Rabih. Batnir Rabih lokasi hampir sama dengan yang pertama, pesisiran pantai. Kalau tuan-tuan betul-betul mahir tentang sirah hijrah Nabi lalu kok ni lah mari hijrah dulu. Nabi kan tak guna jalan biasa. Nabi guna perkhidmatan seorang Yahudi. Apa nama Yahudi tu? Penunjuk jalan? Abdullah bin Uraikid. Dia lalu kok Rabih tu lah. Dia lalu kok Rabih tu. Tu kawasan pesisiran lautan. Sekarang ni di Batnir Rabih, ataupun sesetengah orang sebut Saniyatul Murrah. Saniyatul Murrah. Saniyah ni banyak. Saniyatul Mirar, Saniyatul Wada'. Tu nama tempat. Pernah dengar tak Saniyah ni? Sebab tu bila mari tahun hijrah kita duk bernasyid tu kan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nasyid tarannumnya, tajwidnya. Lepas tu kita tanya, saniyatil wada' hang sebut tadi apa dia? Min saniyatil wada'. Apa dia saniyatil wada'? Tak tahu lah. Dah orang baca lagu tu, kita pun lagu-lagu tu lah. Saniyatul wada' tu tempat. Dia banyak tu. Saniyatul wada', Saniyatul Mirah, Saniyatul Murrah. Okey, itu antara kawasan yang Rasulullah pernah lalu. Baik, di sini bila sampai tu macam tadilah, duk panah memanah. Tapi bila Abu Sufyan tengok semangatnya geng-geng Muslim ni, geng mereka jadi takut. Jadi tak ada berlaku perang, terus patah balik, lari. Lari. 200 padahal. Maknanya berani ke pengecut? Pengecut. 200 nak lawan 60, lari balik. Jadi tak ada berlaku pembunuhan, tak ada berlaku pertumpahan darah, tak ada. Jadi dalam peristiwa ni ada 2 orang daripada pasukan kafir musyrikin Mekah menyerah diri. 2 orang serah diri. Siapa yang serah diri ni? Dalam sejarah seorang nama dia Miqdad bin Al-Aswad, yang kedua Utbah bin Ghazwan. Tuan-tuan, ni Sariyah yang kedua. Ni 2 orang daripada pasukan musuh yang serah diri. Bila tuan-tuan baca sejarah Miqdad bin Al-Aswad, siapa Miqdad ni? Miqdad tu anak angkat Nabi. Miqdad anak angkat Nabi selain pada Zaid. Miqdad ni antara yang disebut sebagai apa? Komander berkuda pertama dalam sejarah. Tengok Perang Badar. Perang Badar Rasulullah adalah komander perang. Duk kawasan tengah. Belah kanan siapa yang pimpin? Zubair bin Al-Awwam. Belah kiri, itulah dia. Perang Badar ni akan datang. Miqdad. Tapi dalam Sariyah kedua ni, dia duduk dalam pasukan musuh. Inilah tentera berkuda dalam sejarah Perang Badar. Tentera berkuda pertama. Bukan apa, Perang Badar 2 ekor kuda ni ada pun. Bunyi mengetuai berkuda tu seolah-olah di belakang tu penuh beratus tentera berkuda, padahal 2 ekor tu je. Zubair seorang, Ani seorang, belakang tu jalan kaki je semua. Tu sejarah. Tapi pasal apa mereka boleh hidup pasukan musuh? Kalau baca sejarah 2 orang ni Islam awal lagi di Mekah. Sariyah ni selepas Nabi hijrah. Miqdad Islam di Mekah. Utbah bin Ghazwan Islam di Mekah. Pasal apa boleh hidup dengan pasukan musuh? Sebab mereka berpura-pura dan menyusup masuk dalam ni. Tujuan mereka menyerah diri itu sebenarnya nak bergabung dengan pasukan Islam dan sahabat. Jadi biar tak nampaklah hak depa tadi, asal tadi menyusup masuk dalam tu. Jadi seolah-olah kena tangkap dan menyerah diri. Padahal memang nak bergabung tu dah. Depa ni bukan kata baru Islam hari tu. Bukan kata lepas kena tangkap serah diri ni baru masuk Islam. Awal lagi. Siapa tak kenal Miqdad?
Nama Miqdad yang sebenar Miqdad bin Amru Al-Bahrani. Miqdad bin Amru bin Sa'ad. Pasal apa terkenal dalam sejarah Miqdad bin Al-Aswad? Sebab zaman jahiliah dia pernah mengikat janji untuk dijadikan anak angkat oleh Aswad Abdul Yagus, sehingga nama sebenar dia, bapa dia Amru, hilang. Asal nama bapa dia Amru bin Sa'ad, sepatutnya Miqdad bin Amru bin Sa'ad. Tapi zaman jahiliah dia ikat perjanjian dengan seorang yang bernama Aswad Abdul Yagus nak jadikan dia anak angkat. Dan kita sebut dah tradisi Arab ni, walaupun dia tu bapa angkat, boleh binkan anak angkat. Sebab tu bila turun celaan, tak boleh nak meletakkan nama bapa angkat dengan tu, dia guna nama Miqdad bin Amru balik. Okey, tu asalnya kenapa lekat Miqdad bin Al-Aswad tu. Dia ni memang orang yang hebat berjuang. Sebab tu sahabat besar Abdullah bin Mas'ud kata, bila mana aku tengok perjuangan yang dilakukan oleh Miqdad, berkawan dengan dia seorang pun bagi aku sudah cukup. Kalau Allah berikan pada aku, bandingan Allah berikan aku dunia ni dengan isinya, baik aku berkawan dengan Miqdad seorang. Boleh faham tak maksudnya? Apa makna sahabat Miqdad ni di sisi Abdullah bin Mas'ud? Aku ni tengok dah sejarah perjuangan, perjalanan hidup Miqdad. Berkawan dengan Miqdad seorang pun sudah memadai dibandingkan kalau Allah bagi aku apa dia? Dunia dan seisinya. Apa yang hebat pada Miqdad? Itulah anak angkat Rasulullah. Seorang lagi Utbah bin Ghazwan, juga seorang sahabat besar. Tapi Utbah bin Ghazwan ni dia ada dua kelebihan. Dia cekak memanah, dia cekak lempar tombak. Ini tipikal dia. Tapi dia seorang yang cukup zuhud, seorang yang kuat ibadah, tak sukakan keduniaan dan material. Sebab tu bila Rasulullah wafat, bila Saidina Abu Bakar wafat, tipikal orang jenis Utbah bin Ghazwan ni lah jadi pilihan Saidina Umar. Saidina Umar hantar dia. Dalam sejarah ni dia jadi ketua. Tak pernah sebelum ni bawah Rasulullah dia jadi tentera biasa, bawah zaman Abu Bakar dia jadi tentera biasa. Mari zaman Umar, Umar lantik dia jadi ketua. Dia kata kalau boleh Umar aku tak mau lantik orang lain jadi ketua, aku duduk belakang tak apa, aku nak jadi hak biasa-biasa je. Tak boleh. Aku melihat bakat dan kelebihan kamu, kamu kena jadi ketua. Lalu dihantar ke mana? Ke Ubullah. Ubullah ni sempadan antara Arab dengan Parsi. Tuan-tuan tahu tak sejarah Ubullah ni bila menang, Ubullah ni di kemudian hari jadi nama kota Basrah tu. Dalam sejarah. Itu tempat antara Arab sempadan dengan Parsi. Parsi serang pun masuk kota tu, kalau Arab nak serang Parsi pun itulah laluan dia. Jadi bila menang, Umar lantik dia jadi wali kota yang pertama. Wali kota yang pertama. Dan ini bersalahan dengan dia yang jenis tak suka keduniaan, tak sukakan jawatan. Jadi Umar lantik jadi pemimpin. Dan di waktu itu, kota-kota yang belah Parsi itu kota-kota yang sedang membangun. Sama seperti Basrah yang sedang membangun. Tetapi jiwa dia ni jenis bukan lagu tu. Kalau kita jenis duduk kota-kota mewah jadi wali kota pula tak ada apa dah. Tapi tak, dia berapa kali minta supaya Saidina Umar lantik sahabat lain jadi wali kota, aku nak jadi orang biasa. Sampai Umar marah. Waktu dulu nak bai'ah jadi khalifah, kamu semua pakat bai'ah aku jadi khalifah. Kamu letak amanah tanggungjawab khalifah atas aku. Bila aku bagi jawatan kat kamu, kamu nak lari. Nak tinggal aku seorang-seorang. Betul jugalah hujah Umar tu. Kan, waktu nak lantik khalifah dulu. Siapa kita lantik khalifah? Kawan ni Umar, kawan ni Umar, kawan ni Umar. Hang lantik aku. Hang bagi tanggungjawab khalifah kat aku. Bila aku pula letak jawatan hang jadi ni, hang pakat nak lari. Betul hang nak tinggal aku seorang-seorang. Betul lah. Tapi dia kekal di situ. Sampai dia rindu sangat dekat Nabi. Memang dia jenis orang yang rindu Nabi. Dia dulu antara yang disiksa Utbah bin Ghazwan ni pergi hijrah ke Habsyah. Sampai dia tak boleh duduk di Habsyah, teringat kat Nabi di Mekah. Dia balik walaupun dia kena siksa. Dia tahan. Sebab yang penting dekat dengan Nabi. Last sekali hujung-hujung dia buat keputusan, dia tinggalkan jawatan ni kepada salah seorang sahabat dia. Dia balik menuju ke Mekah buat haji dulu. Dalam perjalanan nak pergi jumpa Umar ni, dia tinggal sementara jawatan tu, orang lain pegang, balik pergi ke Mekah buat haji. Habis buat haji dia pergi ke Madinah. Dia habaq kat Umar sekali lagi, ganti orang lain dah, aku tak mau dah.
Umar bertegah juga, tak boleh aku kena bagi jawatan ni kat hang. Tak apalah, malu Allah kepada khalifah. Dalam perjalanan nak balik semula ke Basrah tadi atau Ubullah tadi, dia berdoa di sini, ya Allah ya Tuhanku, janganlah bagi aku sampai di sana, jangan bagi aku sampai di sana. Dan orang melihat takdan dia jauh daripada Madinah, dia terjatuh daripada kuda. Allah dah panggil dia. Maksudnya Allah makbulkan permintaan dia, tak mau dah jawatan tu dan tak mau bagi dia sampai kat sana. Maksudnya ni apa dia? Hebatnya rindu dan cinta dia pada Rasulullah di bumi Madinah. Ni sahabat Utbah bin Ghazwan. Jadi inilah dua orang yang menyerah diri. Jadi Sariyah ni pun tak ada apa-apa. Panah punya panah, musuh takut lari. Kawan tu balik Mekah, pasukan ni balik semula ke Madinah. Inilah sejarah awalnya. Kira tahun pertama hijrah, dua Sariyah. Sariyah Hamzah dan Sariyah Ubaidah bin Al-Haris. Boleh faham tu sikit-sikit tak?